Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini kita nak belajar bab 8 iaitu garis dan sudut, subtopik 8.1 garis dan sudut. Okey. Apa itu tembiring garis kongruen? Tembiring garis kongruen ialah tembiring garis yang sama panjang. Okey, katakan kita ada dua set tembiring garis. Set yang pertama, kita ada tembiring garis AB dan juga tembiring garis CD, masing-masing panjangnya adalah 5 cm. Manakala set kedua, kita ada tembiring garis PQ, panjang dia 5 cm dan tembiring garis RS, panjangnya 5.1 cm. Jadi, kita boleh katakan tembiring garis AB dan CD adalah kongruen kerana panjang AB adalah sama dengan panjang CD. Okay, untuk set yang kedua ini, kita boleh katakan tembiring garis PQ dan RS adalah tidak kongruen kerana panjang PQ adalah tidak sama dengan panjang RS. Okay, ya. Kemudian kita belajar pula sudut kongruen. Okay, maksudnya adalah sudut yang mempunyai saiz yang sama besar. Okay, contoh, kita ada dua set sudut. Okay, jadi, dapat diperhatikan sudut MNO dan sudut XYZ adalah kongruen kerana saiz sudut MNO adalah sama dengan saiz sudut XYZ iaitu bernilai 60 darjah. Okey, manakala set yang kedua ini, kalau awak perhatikan, sudut KJL dan sudut GFH adalah tidak kongruen kerana saiz sudut KJL adalah tidak sama dengan saiz sudut GFH. Sudut KJL bernilai 60 darjah, manakala sudut GFH bernilai 120 darjah. Maka sudut-sudut ini adalah tidak kongruen. Baik ya, faham ya? Okey, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 106 soalan nombor 1. Okey. Sekarang kita nak belajar bagaimana kita nak menganggar panjang berdasarkan objek yang diberi. Baik, katakan kita ada coklat panjangnya 10 cm. Macam mana kita nak anggarkan panjang buku ini dengan menggunakan coklat ini? Okay, jadi caranya adalah kita susun coklat ini sepanjang buku. Sepanjang buku ini kita susun coklat ini rapat-rapat. Jadi kita tahu panjang satu coklat ni adalah 10 cm kan? Jadi buku ini menggunakan tiga bungkus coklat. Jadi satu bungkus panjangnya 10, maka 3 bungkus panjangnya adalah 30 cm. Maka panjang buku ini kita boleh katakan adalah sepanjang 30 cm. Okey ya. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 106 soalan nombor 2. Baik ya, sekarang kita nak belajar bagaimana pula kita nak mengukur sudut. Okey, sebenarnya cara untuk mengukur sudut ni awak dah belajar semasa sekolah rendah. Kita nak imbas kembali. Okey ya, protractor ataupun lebih dikenali sebagai jangka sudut adalah alat yang digunakan untuk mengukur saiz sudut. Okey, ini adalah protractor. Jadi semua pelajar mesti ada protractor ini ya. Okey, jadi kita tahu di tengah-tengah ni dikenali sebagai pusat. Okey, ini adalah pusat. Kemudian garisan mendata ini dikenali sebagai garis asas. Okey. Kemudian kalau awak perhatikan protractor ini dia ada dua skala. Yang pertama adalah skala dalam. Okey. Yang ini dikenali sebagai skala dalam ya. Untuk skala dalam, kosong bermula di sebelah kanan. Okey, kosong bermula di sebelah kanan dan nilai sudut dia semakin meningkat. Ingat ya, nilai sudut mesti bermula daripada yang paling kecil iaitu kosong dan nilai dia semakin meningkat sehinggalah nilai dia 180 darjah. Okey. Kemudian kita ada skala luar. Ya, skala luar bermula di sini. Okey. Dan awak perlu ingat ya,
nilai sudut dia mesti bermula dengan nilai yang paling rendah, iaitu kosong. Jadi kosong bermula di sebelah kiri dan nilai dia semakin meningkat sehinggalah 180 darjah di sebelah kanan. Okey. Baik. Macam mana kita nak mengukur sudut ya? Katakan kita ada sebuah segitiga, macam mana kita nak ukur saiz sudut A, sudut B dan juga sudut C dengan menggunakan protractor. Okey ya. Langkah pertama, kita nak ukur sudut A dahulu. Jadi kita ambil protractor, kita letakkan sebegini. Okey, protractor awak tu awak letakkan macam ni. Pastikan pusat protractor awak mesti bertindih tepat-tepat dengan bucu yang tajam ni. Okey, mesti tepat-tepat bertindih dan garisan asas protractor awak mesti tepat-tepat berada di atas garis bendata ini. Okey, macam tu. Okey, susun betul-betul, pastikan garisan ni pun okey. Baik ya. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, nilai sudut dia mesti bermula dengan nilai yang paling rendah, iaitu kosong. Jadi protractor ni dia ada dua skala kan, ada skala dalam dan juga skala luar. Jadi garisan mendata dia mesti bermula dengan kosong. Okey, kosong di sini kan bermaksud kita mesti menggunakan skala dalam. Okey, skala luar ni kita abaikan, kita gunakan skala dalam. Jadi bacaannya bermula dengan kosong. Ingat ya, bacaan sudut dia mesti meningkat, mesti bertambah. Kosong, 10, 20, 30 sampailah garisan ini. Okey, garisan ini bernilai 90 darjah ya. Jadi sudut A ini bernilai 90 darjah. Okey, boleh ya? Baik, bagaimana pula kita nak ukur saiz sudut B? Okey, caranya adalah kita letakkan protractor kita sebegini. Okey, kita letakkan macam ni. Pastikan pusat protractor mesti bertindih tepat dengan bucu yang tajam ini dan garisan asas protractor mesti berada di atas garisan mendata ini. Okey. Kemudian kita nak guna skala dalam ke skala luar. Okey, awak kena ingat ya. Garisan mendata dia mesti bermula dengan sudut yang paling kecil, iaitu kosong. Jadi kosong ni adalah terletak pada skala dalam kan. Jadi kita baca skala dalam 0, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43. Jadi saiz sudut B bernilai 43 darjah. Okey. Macam mana pula kita nak ukur saiz sudut C? Okey. Kalau kita letak protractor kita macam ni, betul tak? Salah kan? Sebab sudut ni kita tak tahu. Okey, tak cukup kan? Kalau kita letak protractor kita macam ni pula, pun salah. Sebab kita tak tahu pula sudut ini kan? Jadi, bagaimanakah cara yang betul? Okey, awak kena ingat ya. Kalau sudut tu kita tak boleh ukur dengan protractor sebab sudut tu besar, awak kena ingat kita menggunakan kaedah sebegini ya. Okey, awak kena ingat satu bulatan ataupun satu putaran lengkap saiznya adalah 360 darjah ya. Sudut satu bulatan, ini bulatan, sudut tu bernilai 360 darjah. Jadi kalau perhatikan ya, ini dia akan membentuk satu bulatan. Betul. Jadi caranya adalah kita cari sudut yang kecil ni, sudut yang merah ini, kita letaklah protractor kita macam tu. Okey. Jadi kena ingat kita nak guna bacaan yang mana. Ingat ya, garisan mendata ni mesti bermula dengan 0 darjah. Jadi 0 darjah sekarang terletak di luar. Kita menggunakan skala yang luar. Jadi nilai sudut kita adalah 0, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47. Okey, nilai di sini adalah 47. Maka saiz sudut yang merah ni bernilai 47 darjah. Jadi apabila kita dah dapat saiz sudut yang kecil ni, bolehlah kita cari baki saiz sudut yang di luar ini kan. Kita tahu semua ni satu bulatan ni bernilai 360 darjah. Jadi macam mana kita nak cari sudut yang di luar ini? Caranya kita tolaklah kan. 360 kita tolak 47, kita dapatlah sudut yang di luar ini, iaitu bernilai 313 darjah. Okey, faham ya? Baik. Sekarang kita nak belajar jenis-jenis sudut. Okey, ada 6 jenis sudut. Ini pun awak dah belajar masa sekolah rendah. Sudut yang pertama nama dia sudut tirus. Okey, sudut tirus tu saiznya ialah di antara 0 darjah sehingga 90 darjah. Maksudnya sudut tirus tu dia lebih besar daripada 0 darjah
tetapi dia kurang daripada 90 darjah. Contohnya 1 darjah, 2 darjah, sehinggalah 89 darjah, 89.9 darjah, itu adalah sudut tirus. Jadi macam manakah rajah sudut tirus? Okey, ini adalah rajah sudut tirus. Sudut tirus itu adalah sudut yang paling kecil. Okey, kemudian yang kedua, kita belajar sudut tegak. Kita ada sudut tegak. Sudut tegak tu adalah sudut yang bernilai tepat-tepat 90 darjah. Okey, ini adalah rupa bagi sudut tegak. Okey, untuk simbol sudut tegak, kita menggunakan simbol petak. Selain daripada sudut tegak, kita menggunakan simbol melengkung ini. Untuk petak ni bernilai 90 darjah. Okey, sudut tegak juga dikenali sebagai sudut tepat. Sudut tegak juga dikenali sebagai sudut tepat. Okey, sudut yang ketiga adalah sudut cakar. Sudut cakar tu adalah terletak antara 90 darjah sehingga 180 darjah. Maksudnya sudut cakar tu dia lebih besar daripada 90 darjah. Contohnya 90.5 darjah, 91 darjah, sehinggalah kurang daripada 180 darjah. Contohnya 179 darjah. Okey, itu adalah sudut cakar. Jadi bagaimanakah rajah sudut cakar? Okey, ini adalah rajah sudut cakar. Di mana sudut cakar tu dia lebih besar daripada 90 darjah, dia lebih besar daripada 90 darjah, tetapi dia kurang daripada 180 darjah. Okey. Kemudian sudut yang keempat adalah sudut pada garis lurus. Okey. Sudut pada garis lurus dia bernilai tepat-tepat 180 darjah. Okey, jadi ini adalah rajah bagi sudut 180 darjah. Kalau dia garis lurus, sudut pada garis lurus dia bernilai 180 darjah. Sudut yang kelima nama dia adalah sudut refleks. Sudut refleks tu dia bernilai antara 180 darjah sehingga 360 darjah. Maksudnya sudut refleks tu dia lebih besar daripada 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah. Okey, contoh rajah sudut refleks. Okey, ini adalah sudut refleks yang besar ni, ya. Dia lebih besar daripada 180 darjah, dia lebih besar daripada garis lurus ini, tetapi dia kurang daripada 360 darjah. 360 darjah tu adalah satu putaran lengkap, kan? Okey. Sudut yang keenam dikenali sebagai sudut satu putaran lengkap. Okey, sudut satu putaran lengkap dia bernilai tepat-tepat 360 darjah. Okey, jadi ini adalah rajah bagi sudut putaran lengkap bernilai 360 darjah. Jadi ada 6 jenis sudut yang awak kena tahu. Okey, ya. Jadi macam mana kita nak ingat, ya? Kadang-kadang kita terlupa. Okey, caranya adalah untuk sudut tirus, awak ingat tikus. Kenapa ingat tikus? Sebab tikus tu kecil, kan? Jadi sudut tirus tu adalah sudut yang paling kecil. Paling kecil tu maksudnya kurang daripada 90 darjah. Ini adalah sudut tirus. Kemudian pelajar juga selalu tersilap antara sudut cakar dengan sudut refleks, kan? Dia selalu terbalik, susah nak ingat. Jadi cara nak ingat, cakar tu ada huruf K, kan? K tu awak ingat kurang. K tu kurang daripada 180 darjah. Manakala L tu maksudnya lebih daripada 180 darjah. Okey. Sudut cakar K tu kurang 180 darjah. Nampak dia kurang 180 darjah. Inilah sudut dia. Refleks L tu lebih 180 darjah. Dia lebih 180 darjah. Bermaksud inilah saiz sudut dia. Okey, itu adalah cara macam mana kita nak ingat jenis-jenis sudut, ya. Okey. Sekarang kita belajar macam mana kita nak menganggar saiz sudut. Okey, awak lihat ni. Ini sudut ni bernilai petak tu maksudnya apa? Petak tu maksudnya bernilai 90 darjah. Maka ini adalah sudut tegak, bernilai 90 darjah. Yang ini pula, awak nampak garisan ini dia kurang daripada 90 darjah, kan? Jadi sudut ini adalah kurang daripada 90 darjah. Manakala sudut ini, garisan ini dia lebih daripada 90 darjah, kan? Jadi sudut dia adalah sudut lebih daripada 90 darjah. Okey, contoh, ya. Bagaimana kita nak menganggar saiz sudut PQR? Okey, cuba awak lihat sudut PQR ni. Adakah dia sudut tegak ataupun sudut kurang daripada 90 darjah ataupun dia lebih daripada 90 darjah?
Okey, jadi kalau kita perhatikan ya, sudut PQR dia kelihatan kurang sedikit daripada sudut tegak. Nampak dia kurang daripada sudut tegak kan? Jadi kita boleh anggarkan ya, saiz anggaran sudut PQR adalah kira-kira 80 darjah. Itu adalah saiz anggaran. Anggaran sahaja, bukan saiz sudut sebenar. Okey. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 107, soalan 3 dan juga soalan 4. Okey, sekarang kita nak kenali sifat-sifat sudut. Okey, ada 3 sifat sudut. Yang pertama, sudut pelengkap. Yang kedua, sudut penggenap. Yang ketiga, sudut konjugat. Okey, apa itu sudut pelengkap? Dua sudut adalah sudut pelengkap jika hasil tambah kedua-dua sudut itu ialah 90 darjah. Okey, contoh ya. Kita ada sudut A bernilai 20 darjah dan sudut B bernilai 70 darjah. Jadi ya, A dan B ialah sudut pelengkap kerana sudut A tambah sudut B bernilai 90 darjah. Ingat ya, kalau kedua-dua sudut ini bila kita tambahkan bernilai 90 darjah, maka kedua-dua sudut ini dikenali sebagai sudut pelengkap. Okey. Kemudian sudut penggenap. Dua sudut adalah sudut penggenap jika hasil tambah kedua-dua sudut itu bernilai 180 darjah. Sebagai contoh, kita ada sudut P bernilai 60 darjah dan sudut Q bernilai 120 darjah. Okey. Sudut P dan sudut Q ialah sudut penggenap kerana sudut P tambah sudut Q bernilai 180 darjah. Kalau kedua-dua sudut ini kita tambahkan bernilai 180 darjah, maka sudut-sudut ini dikenali sebagai sudut penggenap. Okay, seterusnya adalah sudut konjugat. Okay, dua sudut adalah sudut konjugat jika hasil tambah kedua-dua sudut itu bernilai 360 darjah. Contoh, sudut X bernilai 100 darjah, sudut Y bernilai 260 darjah. Apabila kita tambahkan kedua-dua sudut ini, kita dapat nilai dia 360 darjah. Maka sudut X dan sudut Y dikenali sebagai sudut konjugat. Okay, faham ya? Okay, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 108, soalan nombor 5. Okey, sekarang kita nak belajar bagaimana pula kita nak menghitung sudut. Okey, awak kena ingat ya, hasil tambah sudut-sudut pada satu garis lurus ialah 180 darjah. Ya. Hasil tambah sudut-sudut pada satu garis lurus bernilai 180 darjah. Ya, katakan ya, kita ada X, Y dan Z ialah garis lurus. Jadi kita tahu sudut pada satu garis lurus bernilai 180 darjah. Bermaksud sudut A tambah sudut C tambah sudut B tambah sudut C bernilai 180 darjah. Okey. Kemudian awak kena ingat, hasil tambah sudut-sudut pada satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Okey. Kita ada sudut A, sudut B dan sudut C dan juga sudut D. Kalau perhatikan, dia membentuk satu putaran lengkap. Okey, kalau dia membentuk satu putaran lengkap, maka hasil tambah bagi keempat-empat sudut ini bernilai 360 darjah. Ingat ya? Okey, contoh. Diberi POQ ialah garis lurus. Cari nilai X. Okey, sekarang kita ada POQ adalah garis lurus. Macam mana kita nak cari saiz sudut X? Okey, langkah pertama, awak lihat ini. Tanda petak ni bermaksud sudut tu bernilai 90 darjah kan? Jadi, oleh kerana POQ tu adalah garis lurus, bermaksud jumlah semua sudut ni bernilai 180 darjah. Maksudnya X tambah 46 darjah tambah 32 darjah tambah 90 darjah bernilai 180 darjah. Okey, kemudian kita tambahlah sebelah kiri ni dahulu kan. Kita tambah sebelah kiri, kita dapat 168 darjah. Kemudian langkah berikutnya kita nak cari nilai X saja macam mana? Kita bawalah, kita campaklah positif 168 darjah tu ke sebelah kanan. Positif bila kita pindah ke kanan dia akan jadi negatif kan, dia akan jadi tolak.
Kemudian awak tekanlah kalkulator, kita dapat sudut X bernilai 12 darjah. Okey. Kita lihat soalan B, kita ada garisan POQ adalah garis lurus. Kita nak cari berapa nilai X. Okey, jadi awak kena ingat sudut pada satu garis lurus bernilai 180 darjah. Bermaksud bila kita tambahkan ke semua sudut ini, dia bernilai 180 darjah. 1x tambah 1x tambah 1x sama dengan 3x. Jadi 3x tambah 120 darjah sama dengan 180 darjah. Kemudian langkah berikutnya, kita bawa 120 ni ke sebelah kanan, dia menjadi tolak kan. Kemudian kita tekan kalkulator 180, tolak 120 kita dapat 60 darjah. Okey, macam mana kita nak cari nilai X? Okey, kita tak nak 3 kan. 3 darab X. Kalau operasinya darab, pindah ke kanan dia akan jadi bahagi Jadi 60 bahagi 3 kita dapat 20 darjah. Maka nilai sudut X adalah 20 darjah. Okey, jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 108 soalan nombor 6. Okey. Okey, contoh berikutnya, cari nilai X. Okay, awak nampak tak? Petak ni bermaksud 90 darjah. Okay, kalau awak perhatikan sudut-sudut ini dia membentuk satu putaran lengkap. Jadi kita dah tahu jumlah sudut pada satu putaran lengkap bernilai 360 darjah. Jadi kita tambahkan sudut-sudut ini sama dengan 360 darjah. Okay, kita selesaikan di sebelah kiri dahulu, kita dapat 232 darjah. Kita bawakan dia ke kanan, dia menjadi tolak. Maka kita selesaikan, kita dapat jawapan X sama dengan 128 darjah. Okey, mudah saja. Okey, kita lihat contoh B. Okey, kalau awak perhatikan, sudut-sudut ini dia membentuk satu putaran lengkap. Bermaksud jumlah semua sudut yang ada di sini bernilai 360 darjah. 3x tambah 3x tambah 3x tambah 2x sama dengan 11x. 60 tambah 47 kita dapat 107. Okey, 107 darjah kita pindahkan ke sebelah kanan, dia menjadi tolak. Jadi kita selesaikan di kanan dahulu, kita dapat 253 darjah. Kita tak nak X, bila kita campakkan ke sebelah kanan dia menjadi bahagi, maka nilai X sama dengan 23 darjah. Okey. Okey, saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja muka surat 109 soalan nombor 7. Okey, sekian saja video saya. Terima kasih.